Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah, kita baca buku ini, iaitu Hari Kiamat Sudah Hampir, karangan Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Dia mengarang buku ini. Seingat saya kita sampai muka surat 129. Betul, kita masuk perkara yang ke-11, peperangan dengan bangsa Ajam. Di antara tanda kiamat kecil adalah berlakunya peperangan dengan bangsa Ajam. Dia buat nota kaki di bawah, dia kata Ajam adalah bangsa selain Arab. Bentuk tunggalnya Ajamiyun, seperti kata Arabiyun. Bentuk jamaknya adalah Arab. Perkataan Ajam menunjukkan peperangan begitu banyak yang melibatkan selain daripada orang Arab. Ajam, kita ni, kita dipanggil orang Ajam lah, lain daripada Arab dipanggil Ajam. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu khuza wa karmana minal a'ajim humral ujuh futsal unuf sigharal a'yun ka'anna ujuhahumul majannu al-mutraqah ni'aluhumus sya'ar. Nabi kata, tidak akan datang hari kiamat sehingga kalian memerangi bangsa Khurza. Dia buat nota kaki di bawah tu, dia kata Khurz nisbah kepada negeri Khuzistan. Mana cik? Belah mana? Bawah Rusia. Disebut juga dengan Al-Khurz. Negeri tersebut termasuk negeri-negeri Ahwaz, keturunan Azam, dan dikatakan pula bahawa Al-Khurz adalah satu bahagian daripada kaum Azam. Ini dia kata boleh tengok makna di dalam kamus. Tapi Nabi sebut tidak akan datang hari kiamat hingga kalian memerangi bangsa Khurz. Nabi sebut hadis ni di hadapan para sahabat. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari. Nabi sebut di hadapan para sahabat. Nabi kata kamu akan berperang dengan bangsa Khurz. Orang Arab ini akan berperang dengan bangsa Khurz. Maknanya akan datang satu masa di mana bangsa ni akan dipanggil dengan nama ni. Kita panggil apa nama pun, hadis menyebut mereka akan datang dan orang akan panggil mereka dengan nama Khuzza. Dan Nabi sebut mereka ini golongan Karmana. Karmana ialah nama sebuah negara yang luas dengan perkampungan juga perkotaan di dalamnya. Di sebelah barat dibatasi dengan Parsi,
di sebelah utara dengan Khurasan dan di sebelah selatan Laut Parsi. Ini Nabi sebut pada kita tentang bangsa-bangsa yang akan bangun berperang. Dia kata, Yaqut berkata penduduknya adalah ahlu sunnah wal jamaah dan baik. Hal itu setelah penaklukan dilakukan oleh kaum muslimin terhadapnya. Akan ada golongan Karman. Tak silap saya, di Iraq ada satu tempat dipanggil apa? Karman. Ada nama dia sebelah sana, akan berlaku ke sebelah Parsi, balik sana sampai ke Khurasan, sampai ke Laut Parsi. Nabi kata, tidak akan datang hari kiamat sehingga kalian memerangi bangsa Khurz dan bangsa Karmani. Mereka ini Nabi kata daripada kalangan bangsa Ajam. Dua bangsa ni, Khurza dan Karmana, mereka ini Nabi kata minal a'ajim, daripada bangsa Ajam. Lepas tu Nabi sebut, Nabi kata mereka ini, dua bangsa ini bermuka merah, berhidung penyek, bermata sepek, wajah-wajah mereka bagaikan taming yang dilipasi kulit, dan terompah-terompah mereka terbuat daripada bulu. Kasut mereka tu daripada bulu binatang. Mereka buat kasut mereka tinggi sampai kepada lutut-lutut mereka. Bahasa kita dikata macam barbarian lah mereka ni. Tapi Nabi kata muka mereka kemerah-merahan. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Wallahu ta'ala alam, telah berlalu pada perbahasan peperangan dengan bangsa Turk. Penyebutan sifat-sifat mereka dijelaskan dalam hadis-hadis tentang peperangan melawan mereka. Dalam hadis ini dijelaskan tentang peperangan melawan bangsa Khurz dan juga bangsa Karmani. Keduanya bukan daripada negeri Turki, bahkan daripada negeri Ajam. Akan tetapi sifat mereka sama dengan sifat-sifat bangsa Turki. Wallahu ta'ala alam, ini kata tuan kitab kita. Hakikatnya apa yang Nabi sebut secara zahir dalam hadis akan berlaku. Bangsa yang akan buat orang Arab jadi malu. Sebenarnya orang Arab ni, kalau dia berkelahi dengan bangsa mana, dia menang. Itu adalah sifat tabi'i. Dengan dia tu badan kita kata sasa, kuat, dia ni duduk padang pasir, dia pandai main alat senjata. Tiba-tiba dia dikalahkan oleh bangsa yang dikatakan berhidung penyet, bermuka merah. Ini satu benda yang memalukan Arab. Nabi kata, lihatlah Arab akan dipermalukan. Pasal itu ayat Quran banyak bagi tahu pada kita tentang kehidupan dunia itu adalah satu permainan, satu penipuan. Dan orang Arab banyak terlibat dengan benda ini. Orang Arab banyak terlibat. Datanglah teknologi dunia macam mana pun. Lepas orang putih, bangsa kedua adalah Arab. Jenis teknologi hak mewah-mewah ni Pak Amir. Handphone saya ingat tu saya sebutlah. Kita pakai handphone apa, pergi tengok di Qatar orang pakai handphone apa, Dubai orang pakai handphone apa. Kereta, sebutlah. Kereta polis di Dubai macam mana Pak Cik? Kereta polis di Dubai, Porsche, Ferrari, kereta polis ni. Lah begini. Jadi jangan sebutlah kemajuan-kemajuan ini. Allahu Akbar, Allah sangat maha mengetahui. Sehingga kan bumi Arafah yang Nabi duduk dulu, yang panas terik kering kontang, hari ini sudah ada pokok-pokok dan teduh-teduhan. Dan Nabi akan sebut tanah Arab ini akan menghijau. Tanah Arab ini akan menghijau. Dan inilah penyakit orang Arab. Tiba-tiba kekuatan mereka itu berpindah kepada kaum lain. Nabi kata apa Pak Amir? Penyakit mereka ni Al-Wahan.
Orang Arab akan kena al-wahan, dan juga penyakit orang Islam lain lah. Tapi bangsa mula akan kena penyakit ni adalah Arab, al-wahan. Depa mula hubbu dunia, Allahu akbar. Orang Arab kalau hubbu dunia jangan cakap. Jangan cakap Pak Mi, Allahu akbar. Rumah dia, hotel dia duduk, kereta dia, pakaian dia. Allahu akbar. Kadang-kadang dia beli pakaian waktu pagi, dia buang pada waktu petang. Datang orang Somali ni, Pak Mi, orang Somalia, dia kutip baju tu. Wahai kawan tu baru beli pagi, dia pakai meeting apa pakcik, dia buang. Dia tak mau dah, dia nak beli lain. Orang Somalia datang ambil baju tu, basuh-basuh Pak Mi, ayin-ayin, pi jual. Orang Malaysia beli. Subhanallah. Tapi tak nampaklah baju tu cedera. Tak nampak baju cedera, tapi dia mula mewah. Baju baru Pak Mi, dia mula mewah. Hubbud dunia. Hubbud dunia. Allahu akbar. Wa karahiyatul maut, dan dia kena yang ni. Dia tak mau dengar pasal mati. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, mungkin boleh dijawab bahawa hadis ini bukan hadis tentang peperangan melawan bangsa Turki. Akan tetapi keduanya sama diperingatkan bahawa keduanya akan keluar. Ibnu Hajar kata hadis ni bukan pasal bangsa Turki yang kita dah baca hari itu, tapi hadis ni tentang bangsa lain yang dipanggil dengan nama Khurza, dengan nama Karmani. Depa ni Aajim. Orang Turki ni asal Arab. Turki ni asal Arab. Kemudian dipisahkan. Da'lil Turki li Turki, da'lil Arab lil Arab. Tinggalkan Arab kepada Arab, tinggalkan Turki kepada Turki. Maka Turki kemudian mencipta bahasa dia sendiri. Turki meninggalkan bahasa Arab. Dia mengambil sebahagian daripada percakapan orang Eropah dan sebahagian daripada percakapan orang darat. Kemudian tercipta bahasa Turki. Asal dia orang Arab, tapi dipisahkan dan akhirnya Turki menjadi Turki, Arab menjadi Arab. Turki dah masuk bahagian daripada Eropah. Cara dia, bangsa dia, cara dia hidup dengan dia punya sistem apa itu, dia bawa sistem yang dibawa oleh apa yang kau mati itu, Kamal Atatürk. Dia benak-benak bawa sekular masuk ke situ, sekular bagi rosak dan hancurnya jiwa rakyat Turki pada zaman dia. Dan saya teringat perkataan yang disebut oleh siapa, oleh Najmuddin Al-Barkan. Dia pernah menang parti Refah di Turki. Dia buat jalan kereta api daripada Turki terus ke Madinah. Rel tu masih ada lagi sekarang ni. Tak habis dia buat, tapi dia digulingkan. Dia kata kehebatan bagaimana peperangan, orang buat peperangan di Turki nak mendapatkan Turki balik. Peperangan berlaku di Turki. Najmuddin Al-Barkan sebut, dia kata apa, peperangan yang sangat dahsyat. Dia kata waktu malam seperti waktu siang. Meriam-meriam yang dipakai itu bum pada waktu malam seperti mana waktu siang. Subhanallah. Akhirnya berjaya juga Turki dipisahkan daripada Arab. Ibnu Hajar kata Turki akan bangkit melawan Arab, dan dua bangsa ni pula akan bangkit juga lawan Arab. Allahu akbar. Arab akan jadi seperti mana satu mada'u, mangsa yang akan diratah di akhir zaman. Dan Nabi dah sebut dah, kamu akan jadi seperti mana satu hidangan yang sedap. Bila orang lapar tengok kan, kamu akan jadi macam tu. Tapi banyak kamu seperti mana buih-buih di atas laut. Usa'un ka usa'is sail. Kenapa? Ini kerana masalah orang Arab tu sendiri dengan kekayaan dia. Nabi pernah tidur di rumah Zainab kan? Nabi bangkit tengah malam, Nabi kata subhanallah, subhanallah. Nabi kata apakah fitnah yang berlaku pada waktu malam ini? Zainab tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata gerak semua isteri-isteri aku bangkit supaya mereka memohon perlindungan kepada Allah. Isteri Nabi tanya pasal apa?
Nabi kata langit mula menurunkan kekayaan. Langit mula menurunkan kekayaan. Maka Nabi kata berapa banyak orang yang berpakaian atas dunia akan bertelanjang di hari akhirat. Subhanallah. Nabi sebut masa tu Madinah bukan macam lah ni. Madinah masa tu Madinah kuno. Madinah yang kelam lagi. Tapi hari ni Nabi sebut subhanallah. Subhanallah. Sangat menjadi hakikat apa yang Nabi sebut sekarang. Fitnah yang kena pada orang Arab yang kaya-kaya ni, Allahu Akbar. Subhanallah. Mereka makan saja Pak Mek seekor unta. Seekor unta, mereka boleh panggang seekor unta, letak atas satu hidangan dan keliling hidangan tu nasi Pak Mek. Dan tak boleh habis pun. Tak boleh habis pun. Inilah kekayaan yang menimpa orang Arab. Nabi kata subhanallah. Berapa ramai orang yang bertelanjang, orang yang berpakaian di dunia akan telanjang di hari akhirat. Allahu Akbar. Masa bulan 12 ni kita cuti sekolah kan. Balik kita masuk bulan 1 dah Pak Amir. Sajalah saya nak cakap, tak cakap sakit hati. Ramai pemimpin-pemimpin kita ni bercuti luar negara. Yang sedang pegang jawatan pemimpin dan yang sedang bercita-cita nak jadi pemimpin. Masa ni Allah menunjukkan kepada kita rupa parah sebenar kehidupan mereka. Ada yang bakal nak jadi pemimpin bercuti saja 2 juta. Dalam WhatsApp kita ni duk keluar apa dia? Duk keluar ada orang nak buat pembedahan anak Pak Amir, jantung berlubang, nak pakai 160,000. Suara tempurung minta ke orang. Ada di kalangan orang yang bercita-cita nak jadi pemimpin, yang kempen kepada orang lain, menyatakan bahawa rakyat menderita, dia bercuti hampir 2 juta. Subhanallah. Yang jadi pemimpin sendiri pun Pak Amir, bercuti Pak Amir, guna harta kekayaan kerajaan. Subhanallah. Dan mereka balik, mereka buat muka sekupang, mereka kata rakyat dalam kesusahan, rakyat dalam penderitaan. Yang sedang nak menurunkan pemimpin yang ada sekarang ni pun, kan Pak Amir, kekayaan dia subhanallah. Subhanallah. Ini Allah bagi kita tengok hati perut kehidupan sebenarnya. Inilah hakikat dia. Jadi kalau ada orang masih lagi tertipu, maka benarlah dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sandiwara-sandiwara ni Tuhan tunjuk depan mata kita. Saya bukan nak memuji Pak Amir, tapi saja saya nak katakan Allah yarham Tuk Guru Nik Aziz ni, berapa puluh tahun dia jadi menteri, tak pernah dengar dia bercuti 22 tahun Pakcik. Saya tak pernah dengar lah, kalau ada orang dengar saya tak tahu. Saya tak pernah dengar dia bercuti bawa keluarga menelan kos yang begitu tinggi. Habis tinggi saya dengar dia pergi umrah. Kemudian dia akan ada jemputan sebagai menteri pergi China ke, pergi Mesir ke Pak Amir. Cakap tu je saya dengar. Lain saya tak dengar. Dia aman pun dia tak mahu. Dia tak mahu. Duduk rumah dia. Allahu Akbar. Tanpa kawalan apa-apa. Allahu Akbar. Inilah yang sedang kita baca. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bermakna kita bukan cari pemimpin yang jahat, yang baik sekarang. Kita cari yang kurang jahat. Bukan yang baik. Kita tak jumpa yang baik. Tapi kita harap yang kita pangkah ni yang kurang sikit lah. Kurang lah sikit Pakcik. Kurang sikit. Allahu Akbar. Hari ni ada bakal pemimpin duk berkelahi dengan mufti pula. Kelahi dengan mufti. Pasal apa? Pasal nak hantar Tok Imam pergi haji. Kalau Tok Imam pergi juga pakai duit subsidi ni, haji tu haji tak makbul. Allahu Akbar. Kemudian ada mufti-mufti mengamuk lah kan. Allahu Akbar. Ibnu Taimiyah pernah disajikan makanan. Tahu Cik? Dia cerita dalam kitab kita tu, Bidayah wan Nihayah. Disajikan makanan. Dia tak makan Pak Amir. Orang tanya dia pasal apa? Yang tanya tu pemimpin. Aku bagi hang makan pasal apa hang tak makan? Dia jawab. Dia kata bapa hang lebih baik daripada hang. Pak hang lebih baik daripada hang. Beza hang dengan pak hang ni, pak hang tak dapat Islam lagi, hang dapat Islam.
Tapi dengan makan sejemput ni, lepas tu hang nak pergi cerita ke orang aku bersama dengan hang, aku tak buat kerja ni. Dengan makan sejemput ni akan melembutkan hati aku. Aku tak mau dalam hati aku ni kata apa, memanglah hang ni jahat tapi ada baik juga. Yang tu aku tak mau. Kerana apanya hang buat ni satu kezaliman pada orang. Dalam Bidayah wa Nihayah cerita. Dan kemudiannya orang takut Ibn Taymiyah dipancung kepala ketika tu juga. Yang makan-makan di Pak Mik pakat duk tarik jubah takut kena darah Ibn Taymiyah. Ya. Maknanya ada kebenaran. Ada kebenaran. Ada kebenaran. Ada kebenaran daripada cara hidup para ulama dulu. Dan dalam doa kita Pak Mik, doa yang tidak sahih daripada Nabi pun tapi orang baca. Kan? Doa ni Nabi tak pernah baca tapi orang baca. Apa dia? Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. Kalau kita nak, orang katakan ahyina bihayatil ulama, hidupkan kami dengan hidup alim ulama. Maka Ibn Taymiyah ulama. Kalau nak peganglah doa ni, ya betul lah. Betul lah. Ketika rakyat kesusahan, baca kitab kita. Kita baca hari kiamat. Tapi hati sakit Pak Mik. Tengok. Jadi sakit hati. Rakyat dalam susah. Tiba-tiba orang boleh bercuti dengan percutian yang begitu hebat. Allahu Akbar. Apalah kesemua ni. Imam Ibn Hajar kata, memang dia kata, bukan saja hadis menyebut tentang bahasa Turki, bahkan dua bangsa tadi ni disebut sebagai Khurza dan bangsa Karman akan datang. Kami katakan pendapat ini diperkuatkan oleh riwayat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ayyamla Allahu azza wa jal aydiyakum minal ajam summa yakunu usdan la yafirruna fayaqtuluna muqatilatakum wa ya'kuluna fay'akum. Nabi kata, hampir sahaja Allah memenuhi tangan-tangan kamu dengan orang-orang ajam, kemudian mereka menjadi singa-singa yang tidak akan pernah lari, lalu mereka akan berperang dengan peperangan kalian dan memakan harta rampasan faid kalian. Nabi habaq kepada orang Arab. Nabi kata, kalau macam ni perangai hampa nanti tunggu bagaimana orang ajam akan datang, sampai pada peringkat harta yang kamu buat keluar dalam perang tu pun dia akan rampas dan kamu akan jadi bangsa yang merempat. Begitulah sebahagian bangsa akan benci dengan kamu, Nabi sebut. Allahu Akbar. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yakthura fikum minal ajam usdun la yafirruna fayaqtuluna muqatilatakum wa ya'kuluna fay'akum. Hadis begini begitu banyak. Nabi kata, hampir sahaja di kalangan kalian banyak orang ajam sebagai singa-singa yang tak pernah lari, lalu mereka berperang dengan peperangan kalian dan memakan harta rampasan kalian. Berdasarkan hal itu, maka peperangan dengan kaum ajam merupakan salah satu tanda-tanda kiamat, tapi tanda yang kecil, tanda kiamat yang kecil. Maknanya perang ni memanglah tanda kiamat. Perang ni memang tanda kiamat. Dunia mula huru hara. Baik, yang ke-12, hilangnya amanah. Allahu Akbar. Hilangnya amanah. Ini kita akan jumpa satu hadis yang menarik berkenaan dengan Huzaifah radhiyallahu anhu. Bagaimana hilangnya amanah. Tak tahu lah, hilangnya amanah. Macam mana nak cari amanah? Amanah bermakna apa? Kesetiaan, kepercayaan.
Amanah bermakna tanggungjawab, reti, faham, celek, matang dengan apa yang diberikan pada kita. Itu adalah amanah. Itu adalah amanah. Akan hilangnya amanah. Bukan hilang orang buat kerja. Orang buat kerja akan ada. Tapi hilangnya amanah. Orang buat kerja mula tak tahu apa kerja dia buat. Tak macam dengan kerja dia buat. Tak mengerti. Tak mengerti. Macam kita pergi dengan orang Arab lah kan. Dia kerja Pak Mik. Dia kerja Pak Mik. Saya sampai depan dia nak cop pasport. Dia kata apa? Daripada pukul 2 sampai pukul 5 aku tak makan lagi. Kau pergi makan sat boleh tak? Allah Akbar. Nak kata apa cik? Saya kata kat dia 2 sampai 5 baru 3 jam. 2 sampai 5 baru 3 jam. Tu kawan kata tu saya jawab lah. Dia tak job lagi mampu kita. Hang dia banyak gaji. Bukan kecil gaji dia pun besar. Orang bekerja ada. Tapi amanah hilang. Amanah hilang. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qal idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Artinya, Nabi kata jika amanah telah disia-siakan. Ini berkenaan dengan sahabat tanya Nabi tentang hari kiamat. Jibril lah tanya Nabi pasal hari kiamat. Nabi kata tidak tahu bila hari kiamat. Maka dikatakan kepada Nabi apa tanda-tanda dia. Maka Nabi sebut tanda-tanda kiamat. Nabi kata jika amanah telah disia-siakan. Bukan tak ada, dhuyyi'at. Bukan amanah tu hilang, tapi dhuyyi'at, tak pedulikan. Kadang-kadang ada amanah, bila faedah tu menang ke dia, dapat ke dia, dia amanah lah. Tapi kalau faedah tu merata pada orang lain, dia buat tak tahu lah. Itu nama dia dhuyyi'at. Dia ambil, dia lepas, dia ambil, dia lepas. Setiap kali dia buat tak tahu, ada pihak jadi mangsa. Bila dia buat sesuatu dengan amanah, untung ke dia. Maka dia mensia-siakan amanah. Maka Nabi kata tunggulah hari kiamat. Kalau macam ni cara orang bekerja, cara orang hidup, Nabi kata tunggulah as-sa'ah. Tunggulah saat kehancuran. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah mensia-siakan amanah itu? Beliau menjawab, jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahli, maka tunggulah hari kiamat. Allahu Akbar. Nabi kata idza usnidal amr, ataupun dalam riwayat lain idza usnidal amr, idza wusidal amr, apabila kita hampakkan kerja bukan pada ahli dia, maka kenapa dia dipilih sedangkan dia bukan ahli dalam bidang tu? Mungkin banyak sebab. Orang kata pakai kabel dalam ke, pasal dia ada kekayaan ke, dia ada pengaruh ke, diberilah benda tu pada dia. Sedangkan dia bukan. Ataupun adalah hadis lain, hadis yang martabat dia hasan, riwayat At-Tirmizi, Nabi kita pasal apa? Makhafata syarrihi. Kita bagi kerja tu kat dia pasal takut jahat dia tu. Kalau tak bagi kat dia, dia buat naik kita. Jadi kita takut lah bagi kerja tu kat dia. Bila bagi, dia bukan ahli pun. Dia bukan ahli pun. Maka apa akan jadi? Nabi kata, tunggulah saat kehancuran. Allahu Akbar. Biasa tu ada pepatah di kalangan orang buat kerja, dia kata jangan bagi jawatan pada orang yang meminta. Nak bagi jawatan tu kita pilih kelayakan orang, tapi jangan bagi pada kawan yang meminta. Itu pepatah lah, bukan hadis pun. Tapi yang hadis Nabi kata kepada Abi Zar, Nabi kata dia minta kan, lemah Nabi kata, jawatan ni besar. Maknanya nak buat satu kerja yang kadang-kadang kita rasa kita boleh buat,
Tapi ke depan ni tak tahu lagi. Kadang-kadang benda tu boleh buat untuk masa yang singkat, tapi untuk masa yang lama kena tukar orang. Tapi bila tak tukar, lingkup lah. Macam negara kita lah. Bila bagi satu parti memerintah dengan masa yang lama, lingkup lah. Bila bagi satu orang jadi Perdana Menteri dalam masa yang lama, lingkup lah. Bukan kata dia tak boleh buat kerja, dia boleh buat, tapi jangan bagi duduk lama sangat. Bila duduk lama sangat Pak Mik, orang kata apa, zon selesa. Dia dah nampak dah gelama macam mana Pak Mik, sekap macam mana, dia nampak dah. Jadi sebelum pecah amanah tu berlaku, bagi pula pada orang lain. Tukar lah. Kita kan cukup lah, 1-2 penggal tu kira cukup lah. Allahu Akbar. Nabi sebut pada kita lama dah. Dan rosak juga bila rakyat tidak memahami apa makna amanah. Ini masalah rakyat. Pakcik payah percaya tak saya kata, ada orang kata duduk Malaysia ni susah apa, dia kata. Nanti kita nak dapat BRIM, dia kata. Belilah kereta apa, Elzia, boleh buat Uber, dia kata. BRIM tu dia kata boleh bayar di muka apa, kereta apa, Alzia, bukan Alzia, Iris. Dia sebut Iris. Nanti dapat BRIM, ambil BRIM tu pergi bayar di muka Iris. Lepas tu dia kata bawa lah Uber, taksi yang baru tu kan. Bayar pergi bawa lah Uber. Lepas tu dapat bulan-bulan. Ada pula satu Don Chernohom ni Pak Mek, dia pergi kira kalau bayar 1,200 tu di muka, bulan-bulan nak kena bayar apa dik. Dia kata lebih kurang, dia kata bawa dalam 500 macam tu. Jadi 500 tu dia kata bayar, bawa Uber, ambil 500 tu, bayarlah duit Iris tu. Jadi apa yang susahnya? Allahu Akbar. Ada juga orang makan nasi, orang lain makan dedak, ada. Tapi tengok ketai, tengok kekuk tu orang hebat lah. Tetapi tak menampakkan dia makan nasi. Dia kurang vitamin dalam makanan. Jadi kerja rakyat ni daripada pagi sampai malam jadi lembu. Kerja. Sebagai rakyat ni Pak Mit, kita dah ditakdirkan nasib lembu. Jadilah lembu. Lepas satu kerja kilang balik menjaga burger. Kan? Dah semua naik Pak Mit. Dah semua naik. Ada orang cakap apa? Kerja kuatlah sikit. Work hard, dia kata. Kerja kuatlah sikit. Masalah yang kena kerja jadi lembu ni orang bawah. Orang atas ni tak payah work hard. Tak payah work hard. Tapi kaya-kaya. Allahu Akbar. Kesian pada rakyat. Rakyat kena berfikir. Nabi SAW menjelaskan bagaimana diangkatnya amanah dari hati. Tidak ada yang tersisa darinya dalam hati kecuali bekas-bekasnya sahaja. Allahu Akbar. Kita jumpa orang, kita bersembah dengan orang, kita campur dengan orang, kita tahu dia ada amanah tak ada amanah. Tahu Pak Mik, kita tahu. Tengok Nabi sebut apa. Kata Abu Dzar, kata Huzaifah radhiyallahu an, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Ra'aitu ahaduhuma wa ana antazirul akhar. Haddatsana anna al-amanata nazalat min hadri qulubil rijal. Summa alimu min al-Quran. Summa alimu min as-sunnah. Wa haddatsana an raf'iha. Qala yanamu rajulu nawmata fatuqbadu al-amanatu min qalbihi. Fayazallu atharuha mithla athari al-waqti. Summa yanam an-nawmata fatuqbad. Fayabqa atharuha mithla al-majl. Kajamri dahrajtahu ala rijlik. Fanafita fatarahu muntabira. Walaysa fihi shay' fayusbihu an-nas yatabaya'una. Fala yakadu ahadun ya'uddil amanah.
yu'addil amanah fayuqal inna fi bani fulan rajulan aminan wa yuqalu li rajul ma aqalah wa ma azrafah wa ma ajladah wa ma fi qalbihi mithqala habbah khardal min iman walaqad ata alayya zaman wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman raddahu al-islam wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'i fa amma al-yawm fama kuntu ubay'u illa fulanan wa fulanan. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Tengok apa yang jadi pada Huzaifah ibn al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepada kami dua hadis. Huzaifah kata Nabi cerita pada kami tentang dua hadis. Salah satu dari keduanya telah aku lihat dan saat ini aku sedang menunggu yang lain. Huzaifah kata ada dua hadis Nabi cerita pada aku. Satu aku dah jumpa, lagi satu aku duduk tunggu bila nak jadi. Tapi Nabi sebut dua. Beliau meriwayatkan kepadaku bahawasanya amanah singgah pada pangkal hati manusia. Kemudian mereka mengetahui sebahagian dari Al-Quran, mengetahui sebahagian dari As-Sunnah. Dan beliau meriwayatkan kepada kami bagaimana diangkatnya amanah. Beliau bersabda, seseorang tidur lalu amanah di dalam hatinya dicabut, maka bekasnya masih tetap ada bagaikan titik-titik. Lalu dia tidur kemudian dicabut, maka bekasnya bagaikan lepuh seperti sebongkah bara api yang digelidingkan ke kakimu. Lalu dia melukainya sehingga engkau melihatnya melepuh, tidak ada apa-apa sesuatu yang bermanfaat di dalamnya. Huzaifah kata, Nabi kata amanah akan dicabut daripada hati manusia. Amanah akan dicabut daripada hati manusia. Ada manusia yang reti Quran, yang reti sunnah, tapi bila diangkat amanah, kerana dia pun tidak amanah, dia pun terkena fitnah ini. Bagaimana fitnah itu diangkat? Nabi kata satu orang tidur dengan amanah, kemudian bila dia bangkit pagi besok, dia merasakan tak perlu lagi dia hidup dengan amanah. Mungkin semalam dia pergi mengaji ke, pergi mana ke, dia dengar kepentingan amanah. Tapi besok pagi dia bangkit Pak Amit, kerana hidup zaman dia itu begitu teruk, nak cari makan pun susah. Lepas tu kita duk pergi bagi tahu kat dia yang ni halal, yang ni haram. Nak buat pelaburan ni kena tengok dulu. Halal haram dibacakan pada rakyat, tak dibacakan pada pemimpin. Rakyat ni ada halal haram. Rakyat ni ada rasuah tak rasuah, tapi orang atas tak ada. Rakyat ni ada kira bicara dia. Rakyat ni kena kerja 8 jam. Kalau kerja tak cukup 8 jam, baki duit tu haram. Itu dibacakan kepada rakyat. Dia dengar, oh dia rasa nak kena amanah lah. Besok pagi dia bangkit, dia tengok kerja dia yang berlambak lagu tu, dia kata punggah kalau aku amanah. Dia bangkit tidur aja dengan kehidupan dia nak lalui hari itu, Nabi kata, hilanglah amanah dia. Kenapa? Kerana tarbiyah tak berlaku dengan betul. Tak betul. Apa akan jadi pada diri dia? Maka amanah itu berbakilah dalam diri dia seperti titik-titik benda kita nampak. Nampaklah ada lah, bukan tak ada. Macam orang kata cik lalat duduk di badan tu, kalau tak besar pun kecil. Tapi orang tahulah ada lah cik lalat tu. Walaupun dia pun sendiri dah baca amanah ni. Ya Allah, macam mana? Macam kita hari ni pakcik, kita mengaji sunnah. Dengan kita melihat masyarakat yang ada, kita kata, ya Allah, takat mana sunnah aku nak buat ni? Tapi kita tahu tak sunnah? Tahu. Tapi banyak daripada sunnah kita tak boleh buat. Tapi yang kita tahu tu kita tahulah. Maka orang pun tahu, kata kita tahu sunnah. Tapi orang sendiri nampak banyak sunnah kita tak boleh buat. Kenapa? Kerana fitnah di depan kita besar sangat.
Siapa berani ikut sunnah kalau orang nak kaitkan sunnah dengan Daesh? Tak kacau kita. Siapa berani ikut sunnah, Pak Amir? Kalau ikut sunnah dikatakan teroris, pecah belah masyarakat, dikatakan ajaran sesat. Siapa berani ikut? Walaupun kita tahu hadis baca talqin atas kubur tu dhaif, maknanya yang tak baca itu lebih sahih, tapi siapa berani tak baca? Siapa berani buat yang tak baca? Kerana dituduh macam-macam. Saya masa arwah Abang Husin mati tu, saya dituduh Kristian kerana saya berdiri atas kubur. Dituduh Kristian, bawa pahaman Kristian. Entah-entah dia ni kapiak kot. Entah-entahlah bahasa dia. Entah-entah dia ni kapiak kot. Begitu. Jadi siapa berani kawan dengan saya, Pak Amir? Walaupun kita tahu hadis yang sahih antara baca kunut dengan tak baca kunut, lebih kuat tak baca kunut, tapi siapa berani subuh tak baca kunut? Siapa berani? Kita nak sembahyang jemaah, kita kena pergi masjid. Larat mana kita nak sembahyang subuh hari di rumah? Takkan nak hidup sampai tak dapat pahala masjid kot. Tapi bila kita tak angkat tangan, kawan sebelah kata apa? Dan bila dia sebut nama-nama tu semua, bukan kata menunjukkan kita akan dapat anugerah ma'al hijrah. Ini semua nama-nama menunjukkan sesat, pecah belah masyarakat. Siapa berani buat? Tak berani buat kita. Kita akan sengak. Tapi kita sendiri tahu, kata kita mengaji itu sunnah. Maka dia jadi apa dalam diri kita? Sunnah tu bagaikan titik-titik. Titik-titik dari segi amalan. Dari segi pengetahuan banyak. Tapi dari segi kita boleh buat macam titik-titik. Sikit-sikit aja ada. Nabi kata amanah kan jadi demikian. Lalu duduk besok pagi, lalu duduk malam besok, dia tidur pula. Kemudian dicabut yang titik-titik tu daripada diri dia. Maka amanah tu bagaikan lepuh, Nabi kata. Hilang dah titik tu. Bagaimana lepuh? Lepuh ni apa? Kita kata melecok. Macam mana benda kena panas, Pak Mik, lepas tu dia melecok. Habis. Nampak melembung ayak bisa. Tapi bila cucuk, tak ada apa. Habis dah. Nampak macam amanah. Tengok pakaian, tengok daripada jauh, tengok uniform dia. Oi, kata alhamdulillah lah Syekh ni. Dengan jubah dia, serban dia, Allahu Akbar, dengan tasbih di tangan tak pernah lepas ni. Amanah. Tapi bila pergi cucuk kat dia, habis, tak ada amanah. Kata Huzaifah, lalu pagi harinya manusia melakukan jual beli, maka hampir sahaja salah seorang dari mereka tidak bisa melakukan amanah. Dikatakan, sesungguhnya di Bani Fulan ada seorang laki-laki terpercaya. Dikatakan pada seseorang, sungguh cerdas, sungguh cerdik, sungguh kuat. Sementara dalam hatinya tidak ada keimanan seberat biji sawi pun. Allahu Akbar. Orang mula cakap apa? Orang kata Allahu Akbar. Hang tengoklah dia tu nampak okey lah sikit. Orang sebutlah nama dia, Pak Mit, Allahu Akbar. Hang nak tengok orang lain menega, Allah payahlah. Tapi hang tengok kawan tu menega nampak okey. Abizar kata orang yang depa kata okey pada zaman depa tu iman tak ada. Bayang yang tak okey macam mana? Yang depa duk kata okey tu, dia kuat dengan pakaian je, Pak Mik. Mungkin dia pakai kepiah, menega kan. Dia pakai apa ke? Orang pakai duk kata Allahu Akbar. Dia pula duk sebut di mulut dia, saya menega Nabi, saya menega macam Nabi, tak ada untung. Dia duk wirid lagu tu. Yang puak-puak tak mengaji ni pun, ya Allah, Nabi Muhammad bagusnya, menega tak ada untung. Siapa dia lah tak tahu menega tak ada untung ni. Orang kata dia bagus. Abizar kata, orang kata dia cerdik, dia cergas, dia kuat, dia amanah. Abizar kata, tengok-tengok dalam hati dia tak ada iman sebesar biji sawi. Bila dia sumpah seranah orang, nampak sangat. Kata Abizar, telah datang padaku satu zaman di mana aku tidak pernah peduli kepada siapa saja di antara kalian aku melakukan jual beli. Jika dia seorang Muslim, maka keislamannya akan mengembalikan amanah.
Jika dia seorang Nasrani, maka walinya lah akan mengembalikan amanah padaku. Walinya bermakna pemimpin dia. Adapun hari ini, maka aku tidak melakukan jual beli kecuali kepada si fulan dan si fulan. Allahu Akbar. Abi Zar kata, mai satu masa aku dalam hal jual beli ni aku tak peduli siapa dah. Aku tak mau peduli orang kata orang Islam ke, orang bukan Islam, aku tak peduli. Aku nak tengok sendiri barang dia jual apa. Kalau dia orang Islam, mudah-mudahan keislaman dia itu menyedarkan dia. Aku boleh cakap lah dengan dia, saudara jangan buat lagu ni, saudara jangan buat lagu ni. Kadang dia jual cuk pisang, karipak, kita pun belilah. Sampai jadi rumah gigit-gigit Pak Mik masam. Allahu Akbar. Ini satu meniaga yang sangat kecil. Sangat kecil. Meniaga cuk kodok ke Pak Mik, cucuk bawang ke. Kita balik-balik rumah, kita perah Pak Mik, minyak turun macam mana perah baju. Allahu Akbar. Apa hal manusia ni? Apa hal manusia ni? Ha? Tak tahu apa yang dia buh dalam tu. Apa yang dia buat dalam tu. Hari ni orang pergi beli apa di mana tempat apa tu yang buat daripada kacang soya tu, macam sayur dia kering-kering tu, pucuk. Plastik Pak Mik. Plastik. Warna pucuk, bentuk pucuk, rebus, bila tarik dia tak putih. Anjal. Subhanallah. Apa dah jadi dengan manusia? Kubih palsu tu Korea. Kubih palsu. Allahu Akbar. Kalau dia seorang Kristian, mudah-mudahan aku mengadulah kepada padri dia ke, dia pun boleh menginsafkan dia. Tapi hari ni kata Huzaifah, hari ni aku terpaksa tengok orang. Orang yang dikatakan amanah tu sebenarnya tidak amanah. Apatah lagi yang tidak. Allahu Akbar. Tak tahu lah apa nak jadi. Dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahawa amanah akan diangkat daripada hati. Amanah tu ada dalam alam ni, tapi dia cabut daripada hati manusia. Dalam alam ni dia ada, dia bukan pergi macam mana, dia makhluk Allah, tapi dia diangkat daripada hati manusia. Hingga seorang menjadi pengkhianat padahal sebelumnya dia adalah seorang terpercaya. Pagi orang percaya dia, masuk menjelang malam dia mula nampak dah apa Pak Mik, peluang hidup untuk besok. Kalau aku dia kata tak boleh dah. Kalau aku berjalan dengan kau ni juga, dia kata aku tak dapat peluang. Dan peluang ni main untuk seorang. Allahu Akbar. Tak boleh bayanglah kehidupan masa tu macam mana. Tapi apa yang kita tahu, zaman-zaman mendatang ni zaman-zaman lebih moden. Zaman-zaman lebih canggih lah. Tetapi apa yang akan kita jumpa? Kemodenan yang tidak ada harga kehidupan. Orang mula bersaing. Allahu Akbar. Saya ingat masa tu orang miskin tak ada duit ni tersaduk sakit lah. Jagalah kesihatan elok-elok. Tersaduk sakit lah. Nak pergi hospital mana masa tu Pak Mik? Silat-silat ubat pun pakai tepung bang. Harga ubat puluh-puluh ribu, rupanya tepung gandum. Jemuk-jemuk tepung gandum, jadi macam mana makju lagu tu Pak Mik dengan kemodenan zaman hari tu, jual RM5.60, RM5.60, RM5.70, RM5.150. Tengok-tengok tak pakai tepung. Bukan pelan bagus, pelan mampu. Allahu Akbar. Hal ini hanyalah terjadi pada orang yang telah hilang rasa takutnya pada Allah, lemah imannya, bergaul dengan orang yang selalu khianat hingga dia menjadi seorang pengkhianat. Kerana seorang teman akan mengikuti orang yang menemaninya. Ya, kalau tidak ada asuhan daripada agama, dia akan rosak. Di antara bentuk nyata hilangnya amanah adalah memberikan berbagai urusan berupa kepimpinan, khalifah, peradilan, pekerjaan dengan berbagai macamnya kepada orang yang bukan ahli, iaitu bukan kepada orang yang mampu untuk melaksanakan, juga menjaganya. Kerana dalam hal itu ada unsur mengabaikan hak-hak orang lain, menganggap remeh
kebaikan-kebaikan mereka, melukai hati mereka dan menimbulkan fitnah di antara mereka. Allahu Akbar. Ini disebut oleh Ali Syarbaji. Ali Syarbaji dia hurai macam ni dalam kitab dia. Ali Syarbaji kata apa? Berkenaan dengan amanah-amanah ni melibatkan urusan kepimpinan, khalifah, keadilan, memberi hak orang, kata Ali Syarbaji. Maka tak ada arah. Tak tahulah apa akan jadi masa kita zaman hari itu. Hak orang. Allahu Akbar. Macam Tul kan? Tul tu Pak Mit kutip duit orang. Han tak boleh senyum kat orang lah. Kan keluar dalam apa? Dalam YouTube keluar kan? Dia tu sudah pergi kata paria kat kawan tu. Mengamuk lah kawan tu. Panggil kawan tu semua keluar. Saya sesilap. La ilaha illallah. Tak mau kerja, pilah kerja lain. Hang ambil duit orang. Senyum kat orang lah. Hang nak pakai sarung tangan ke, nak pakai sarung kaki tu hang punya pasal lah. Itu hak hang. Tapi hang tak boleh hina orang. Tak boleh ambil duit orang buat tangan jijik sampai macam tu. Apa pasal? Duit dia kena mughalazah ke? Kalau dia tak ambil duit tu, hang tak ada kerja. Duit tu dibayar gaji hang. Hilang amanah. Macam kita hari ni Pak Mek kan, dikutip segala cukai-cukai dalam negara, bayar gaji pimpin. Bayar gaji mereka. Bayar wakil rakyat punya apa? Punya hilang semua. Mana mai duit tu? Duit rakyat lah. Tiba-tiba dia pun jual kita. Dia pun jual kita 3 sekupang. Dia pun bagi tahu ini nak bagi bantuan. Bantuan apa? Duit kami. Hang ambil duit kami, hang buat kemajuan. Hang ambil duit kami buat hospital, hang bagi tahu hang bantu kami. Kami yang bantu hang sebenarnya. Mana ada benda tak ada cukai. Pi jamban pun 2 kupang. Kan? Dulu saya ingat lagi satu orang tu dia kata apa? Dia kata hang nak masuk kubur pun kena bayar, dia kata. Hang nak masuk kubur pun kena bayar. Mana ada free dalam dunia ni, dia kata. Allahu Akbar. Sehingga melecehkan hak-hak orang. Hak orang miskin. Hak orang. Ya Allah. Sama orang berniaga. Orang bagi duit, dia kata RM10. Orang bagi RM10. Orang mengharapkan dapat makanan dalam rasa dan kualiti RM10. Rasa-rasa macam ekola. Sup dia buat tu macam ekola. Ubi keras. Pujuk gigi duk ada lagi Pak Mek. Tongkau ubi. Dia tongkau ketil batu. Subhanallah. Apa hal ni? Lepas tu kita ambil duit tu, kita bela keluarga kita. Kita menghadap Tuhan dengan sembahyang. Dengan kononnya inna salati wa nusuki. Rahmat apalah yang kita dapat hari ni. Subhanallah dahsyat. Lalu jika seseorang memegang urusan orang lain, mengabaikan amanah, sementara manusia akan mengikuti orang yang memegang urusannya, maka mereka akan sama dengannya dalam mengabaikan amanah. Baiknya keadaan para pemimpin akan berakibat kepada baiknya keadaan orang yang dipimpin. Sebaliknya, rosaknya para pemimpin akan berakibat kepada rosaknya orang yang dipimpin. Allahu Akbar. Bukan bahasa kita Pak Mek, bahasa buku. Bahasa buku, muka surat 134. Kenapa rakyat banyak ambil rasuah? Contoh, dahulu kata apa? Contoh apa, teladan dulu ada satu ungkapan. Kepimpinan melalui teladan. Ya. Allahu Akbar. Dia bagi teladan Pak Mek. Dia bagi teladan. Allahu Akbar. Jongkomai pun simpan dalam. Duit ria, duit luar negeri. Allah, mana dapat semua ni? Amanah tak ada? Dia beratas dah tu duduk dalam dah. Dia ambil. Di bawah ni pun. Mai kat bawah tu lah. Lagi bapak dengan anak pun sebab. Bapak dengan anak. Anak bapak.
Saya ingat lagi dia kata anak bapak. Dia kata tak, dia bukan anak bapak, anak setan dia kata. Allahu Akbar. Apa kita boleh buat? Tapi ada juga orang nak letak jawatan kerana tak sanggup tengok rasuah yang bermaharajalela. Ada juga. Kan? Maknanya orang putih kata one in the million. Ada, bukan tak ada. Ada. Huzaifah kata ada, bukan tak ada. Ada yang jenis lagu tu. Tapi masalah dia berapa ramai orang nak tengok. Nak tengok, ambil aktibar. Seolah negara kita ni seperti mana satu bahtera sedang berlayak di kapak di laut. Di mana perut bahtera kita ni ayak duk masuk. Dan ini dibuat contoh dalam hadis. Kan? Orang di atas kata, orang di bawah kata, buat apalah kita nak minta ayak ke orang atas, kita tebuk sajalah. Pasal papan lantai kita dekat dengan ayak kan, kita tebuk, ayak terus naik ke kita, dia tak nampak nak tenggelam. Selama ni dia minta ayak ke orang atas, maka dia pun tebuk. Pasal ayak memang banyak kan. Allahu Akbar. Akhirnya Allah karam. Dan saya ingat Imam Ghazali juga menyebut kehidupan seperti satu bahtera yang berjalan di samudera yang luas. Maka kita kena tanya pada kapten kapal, ke mana nak bawa kita ni? Jalan mana nak bawa kami pergi ni? Korang-korang hidup kita kan, kita bertanya pada diri kita, ke mana kita nak pergi? Min aina ila aina, itu ungkapan tak silap saya disebut oleh Fathul Yakin. Fathul Yakin dalam buku dia, min aina ila aina, dari mana kita dan ke mana kita nak pergi. Ya, isteri bertanya pada suami, abang, rumah tangga kita ni nak pergi tang mana? Ke mana ni rumah tangga kita? Dengan abang tak sembahyang Jumaat, dengan anak-anak tak reti baca Quran, ke mana rumah tangga kita nak pergi? Dan suami bertanya kepada isteri, ke mana rumah tangga kita nak pergi? Di sana cuma ada dua tempat persinggahan, Pak Amir. Sama ada tempat penderitaan bernama neraka ataupun tempat yang indah permai bernama syurga. Tak mana kapal kita nak berlabuh ni? Masing-masing kena bertanya. Anak-anak bertanya pada mak bapak, pemimpin bertanya pada rakyat, rakyat bertanya pada pemimpin, ke mana nak pimpin kita ni? Melahirkan rakyat-rakyat yang bertakwa ataupun melahirkan rakyat-rakyat yang pandai berhibur ke berapa, kena tanya. Allahu Akbar. Tapi soal itu banyak tidak ditanya. Selanjutnya, seseorang yang mempercayakan suatu urusan, dia percaya urusan kepada yang bukan ahlinya, merupakan bukti nyata tidak adanya perhatian manusia terhadap agama. Tengok dia kata, pakcik, bila orang tu memang tak boleh buat kerja, kita bagi juga amanah tu pada dia, itu tanda kata kita ni tak ada agama punya manusia. Macam mana? Kadang-kadang orang besar-besar kita jawab kan, dah tol naik pakai jalan lama, dah gula naik tu sama makan gula. Ikan mahal beli ayam. Ayam mahal dia habak puasa Isnin Khamis. Dan dia kata apa di sini? Kalau kita percaya juga kepada orang yang kita nampak dia tak boleh buat kerja. Pengarang kitab kita kata apa dia? Sesungguhnya kita daripada termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan agama kita. Agama kita tak benarkan kita hidup secara bodoh. Dan ada hadis menyebut al-mu'min la takhruju fi juhrin dhab marratain. Mukmin tak masuk dalam satu lubang bewak dua kali. Tak masuk dalam satu lubang dua kali. Dia kata apa dia? Dia kata sehingga mereka akan mempercayakan urusan mereka kepada orang yang mengabaikan agama mereka. Hal ini hanyalah terjadi ketika kebodohan mendominasi dan diangkatnya ilmu. Karena itulah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menuturkan hadis Abu Hurairah yang terdahulu dalam kitab ilmu sebagai syarat kepada apa yang saya jelaskan di atas. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, kesesuaian matan hadis ini dengan kitab ilmu
adalah sesungguhnya mempercayakan satu urusan kepada orang yang bukan ahlinya hanyalah terjadi ketika kebodohan mendominasi dan ilmu diangkat, dan ini termasuk tanda-tanda kiamat. Allahu Akbar. Dahsyat. Dululah saya ingat lagi tok guru bagi contoh kan, apabila orang tak mengaji agama cakap agama, Pak Mik dia baca kitab, dia baca kitab tentang fadilat mandi wajib, kelebihan mandi wajib, dia tak erti baca kitab, dia kata mestilah ayat itu diratakan sampai ke bulu-bulu rumah, ra wa mim rumah. Dia tak tahu nak baca, dia baca bulu rom. Dia kata ayat itu disampaikan ke bulu-bulu rom. Jadi anak murid tanya, Ustaz, bulu rom ni bulu apa? Dia duduk kelipok. Dia jawab, dia kata sebenarnya kita ulama khilaf. Jawab. Dia kata ulama khilaf menyampaikan ayat mandi wajib sampai ke bulu rom. Pasal mim tak ada alif, dia baca rom. Kan kita Jawi dulu dia kira baris macam Arab kan. Bawa mim, bumi, dia baca bom. Dia kata Allah menjadikan 7 petala langit dan bom. Bukan bom, bumi, dia baca bom. Anak murid tanya, bulu rom ni bulu apa? Kita mandi wajib sampai kena bulu rom. Dia kata ada khilaf ulama. Satu ulama kata bulunya ada di rom. Bulu ada di rom. Anak murid dia Pak Mik, anak murid je nak bengong lagu tu. Oh, dahsyat. Lagi satu dia kata bulu rom ni bulu yang ada pada badan bidadari. Jadi bila kita mandi wajib di sini, bidadari basah di sana. Apa kita nak kata? Kalau dia habaq dia tak tahu, okeylah Pak Mik kan? Senang lah. Dia kata ulama khilaf. Bulu rom ni ulama khilaf. Jadi apa akan terjadi? Kebodohan lah. Besok anak murid dia Pak Mik tulis kan, tabib kan, mengajak macam dia juga. Mai satu zaman bertemu dengan anak murid zaman teknologi, dia tanya balik apa kena mengena mandi wajib dengan bulu di rom tu. Bulu apa duduk di rom? Dia kata jangan, kitab lama-lama ni jangan main, dia kata. Bukan masalah kitab lama, masalah dia masalah. Akan diangkat ilmu di akhir zaman sampai orang tak tahu urusan amanah ini urusan agama. Macam hari ni orang cakap Pak Mik kan, orang kata kalau nak cakap politik keluar masjid. Betul? Habis Nabi duk bercakap pasal agama tu, Nabi cakap di mana? Pasal perang sana perang sini, Nabi duk habaq pasal tu pasal ni, kalau bukan Masjid Nabawi. Dia kata kalau nak masuk dengan politik, dia kata tak politik di luar. Sangkut di pagar dia beritahu. Habis. Dan Nabi SAW telah menggambarkan akan adanya tahun-tahun yang penuh dengan pengkhianatan. Segala urusan berbalik. Orang yang jujur dianggap bohong. Orang yang bohong dianggap jujur. Orang yang terpercaya dianggap khianat. Orang yang khianat dipercaya. Sebagaimana akan dijelaskan bahawa di antara tanda kiamat adalah terangkatnya orang-orang yang rendah. Ini dalam hadis panggil Ruwaibidah. Orang-orang Ruwaibidah. Dan kalau kita tengok cara susunan dia, daripada hilangnya amanah sebagai tanda kiamat, masuk pula yang ke-13 di antara tanda kiamat, hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Dia naik sekaligus pi. Manusia mula lupa tentang hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita akan tengok lagi sekali macam mana yang kata ilmu akan diangkat. Allahu Akbar. Sangat mengerikan bila ilmu mula diangkat.
Sampai tahap apa? Kita akan jumpa perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud cerita pada kita, sehingga akan dibacakan sunnah-sunnah Nabi, orang kata mungkar. Dia punya tak pernah dengar sunnah, Pak Mik. Bila dibacakan sunnah zaman tu, orang kata mungkar. Ilmu diangkat sampai setara tu. Allah. Kita akan tengok Isnin depan insya-Allah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ada soalan? Wallahu a'lam. Sebelum nak salat. Oh, semayang. Ya, wallahu ta'ala alam. Hanya Allah Maha mengetahui. Kalau kita semayang panjang sikit kalau kita nak pergi semayang tempat yang kita tahu tempat kita semayang tu tak berlaku azan, dan azan belum dikumandangkan, maka dia punya apa prosedur dia, kita azan walaupun kita seorang-seorang, kita azan. Lepas tu kalau ada salat yang melibatkan qabliyah ba'diyah, rawatib dia ikutlah, kemudian iqamah, kemudian salat, kemudian sunat rawatib yang mengikuti salat fardu tu. Tapi kalau tempat itu telah diazankan, maknanya azan ada, masalahnya masjid kita main lambat, ya, maka kerana azan telah ada, kita boleh terus masuk solat dengan iqamah. Lebih-lebih lagi kalau kita berjemaah lah. Tapi kalau kita seorang pun boleh iqamah. Dan kalau kita tidak iqamah, bermakna sembahyang kita sah, tapi kita meninggalkan satu sunnah. Itu saja. Iqamah tu sunnah. Sunnah. Tapi setelah berlakunya azan, macam kita pergi masjid kan, kita pergi lambat, pergi 3 ke kita singgah, memang dah azan dah kan, kita jangan pergi azan dah, pasal tempat tu dah azan dah. Tempat tu dah azan dah, kita qamat sajalah. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, iqamah ni berjemaah, iqamah ni berjemaah. Tetapi kalau kita mengikut dia punya apa urutan kepada salat tu, sunnah tu, iqamat berlaku. Dan ada perkataan dalam mazhab Syafi'i, dia kata bagi wanita yang sembahyang seorang, sunat iqamah tanpa azan. Bagi wanita yang sembahyang seorang, sunat iqamah tanpa azan, kerana wanita tidak dituntut untuk azan. Tetapi kalau ikut sunnah, kalau ikut apa yang ada dalam hadis, azan, kita melakukan azan. Kalau tempat tu tak azan, dan kalau sama ada kita lebih daripada seorang ataupun kita seorang-seorang, kita azan, menghidupkan syariat. Lebih-lebih lagi masa kita habis sembahyang tu, time tu memang betul-betul masuk waktu, kita orang yang pertama, walaupun kita seorang, azan. Kerana azan ni banyak kelebihan dia. Di samping hantu setan ni lari sepasal lah. Dan Nabi menyebut mana-mana tempat kita solat, kita tidak azan, Iblis kata apa? Iblis kata mereka daripada aku. Itu kita jumpa dalam hadis. Maka azan itu adalah sunnah yang sangat besar. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib. Boleh nah? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu